Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness, dan kepakaran saya adalah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga ke hari ini kami telah membantu lebih daripada 1000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang bagaimanakah caranya untuk mengecilkan peha secara efektif ketika bulan puasa. Sebab ramai orang pada bulan puasa mereka tak perasan pun badan mereka semakin mengecil. Mereka tak perasan pun yang mereka ada progres ketika nak turunkan berat badan. Jadi saya nak buat sedikit sharing tentang macam manakah cara yang kita boleh buat dekat rumah tanpa buang masa, tanpa perlu macam melompat lah apa benda semua, untuk kita mengecilkan bahagian peha kita, terutamanya kepada mereka yang mempunyai peha yang bergesek, menyebabkan mereka rasa macam tak selesa nak berjalan, tak selesa nak bergerak. Mereka rasa macam bila dah rasa macam bergesek peha tu, rasa macam malas nak ke mana-mana. Waalaikumsalam Puan Jumaimah, apa khabar? So sekiranya apa yang saya nak share kejap lagi ni akan memberi manfaat kepada ramai orang, boleh tak tekan butang share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekali. Waalaikumsalam Puan Lina Ramli. Terima kasih Puan Jumaimah sebabkan tag mereka yang mungkin akan dapat manfaat juga daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Okey, so yang pertama sekali adalah, cara yang pertama, siapa kat sini yang dah ready, boleh tak komen dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak share Facebook Live ni kepada 10 tempat, 20 tempat, 30 tempat, supaya kita akan dapat banyak manfaat juga daripada apa yang kita buat, sharing kita sedang buat bersama-sama. Sebab saya ada satu kepercayaan saya lah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. InsyaAllah dengan tekan butang share dan pasang niat untuk bantu orang lain yang mungkin sedang struggle dengan berat badan mereka dan bentuk badan mereka dan sebagainya, okay, InsyaAllah kita juga akan dapat macam-macam benda juga di sepanjang progress ni kan. So terima kasih kepada Puan Jumama yang dah komen dah ready. Yang pertama sekali adalah, yang paling utama sekali adalah macam mana kita boleh mengecilkan tubuh badan. Tak semestinya di bahagian peha saja, malah di pada mana-mana bahagian. Nombor paling utama sekali, nombor satu yang paling kena kita faham adalah, kita kena faham yang kita kena makan mengikut keperluan tenaga kita. Saya nak share sikit something. Kenapa seseorang itu mempunyai peha yang bergesek? Kenapa seorang itu mempunyai perut yang buncit? Kenapa seorang itu mempunyai masalah lengan yang menggelebih dan sebagainya? Satu sebab yang paling utama adalah disebabkan lemak yang berlebihan. Waalaikumsalam Cik Ta, apa khabar? Terima kasih kepada yang komen dah ready. Okey, nombor satu adalah sebabkan bahagian-bahagian tubuh mereka mengembang, peha mereka besar, perut buncit dan sebagainya. Disebabkan apa? Disebabkan lemak yang berlebihan di sekitar badan mereka. Dan lemak itu merupakan tenaga simpanan yang kita boleh bakar untuk dijadikan sebagai tenaga. That's why kita kena makan makanan mengikut keperluan tenaga kita. Okey, makan makanan mengikut keperluan tenaga kita sehari. Supaya apa tahu? Supaya bila kita bila kita gunakan tenaga daripada makanan tu, dan tenaga daripada makanan tu dah habis, badan kita akan switch tenaga tu kepada lemak yang kita simpan. So that's why ramai di kalangan student saya yang bila mereka follow meal plan yang kita buat kan, dalam masa 3 ke 7 hari macam tu, yang kita susun sendiri makanan mengikut keperluan tenaga mereka tu, mereka akan perasan dalam masa 7 ke 14 hari macam tu, badan mereka dah semakin susut, dah mereka dah boleh pakai semula seluar-seluar lama yang ketat dekat peha, especially dekat perut, dekat pinggul dan sebagainya. Mereka dah boleh pakai semula dalam masa tak sampai 2 minggu pun. So that's why nombor paling utama sekali adalah untuk kita dapatkan, untuk kita mengetahui berapakah keperluan tenaga kita sehari, dan macam manakah caranya untuk kita makan makanan mengikut keperluan tenaga kita. Sebab gabungan kedua ni akan kita dapat susun sebagai meal plan. Meal plan itulah yang menyebabkan ramai orang boleh jadi badan mereka semakin kecil walaupun mereka tak bersenam langsung. Begitu kan. Itu adalah nombor yang paling utama sekali. That's why mungkin ada yang tertanya-tanya, meal plan tu mana saya nak dapat? Mana saya nak beli meal plan? Mana saya nak meal plan tu binatang apa?
Mungkin ada yang tanya-tanya, meal plan itu adalah jadual pemakanan berdasarkan kita punya jadual hidup kita. Okey. Bercakap tentang jadual, kalaulah katakan budak sekolah pun ada jadual sekolah untuk mereka boleh pergi sekolah, belajar apa subjek dan sebagainya. Mereka tahu apa yang mereka nak buat, mereka tahu apa yang mereka nak belajar dan mereka lebih in control terhadap kehidupan mereka. Jadi apa yang berlaku kepada mak bapak macam kita ni, kita tak ada jadual, kita main makan je apa yang ada kat atas meja tu kan. So that's why itulah satu kesalahan. Jadi memang terbaik sekiranya untuk kita ada jadual pemakanan kita sendiri yang mengikut kepada keperluan tenaga, dan insyaAllah dalam masa 7 ke 14 hari bila kita follow meal plan tu betul-betul, kita akan nampak perubahan yang sangat gila ketara kepada bentuk badan kita dengan sangat gila cepat, sangat gila mudah. Dan itulah yang menyebabkan ramai di kalangan student kita berjaya menurunkan berat badan dia dalam masa yang singkat. Siapa dekat sini faham konsep ini, boleh tak komen faham, boleh tak bagi saya love banyak-banyak. Dan jangan lupa juga untuk share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Kita kena kita bukan apa, kita mesti bantu orang, terutamanya bila kita pun ada masalah juga untuk kita turunkan berat badan. So that's why saya nak minta you all untuk tekan butang share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Lagi banyak tempat lagi bagus lah. Alright, siapa sini faham, boleh tak komen faham, boleh ke bagi saya love banyak-banyak, dan boleh ke bagi saya love banyak-banyak lah. Right, terima kasih kepada Puan Jumaimah yang kami faham. Okey, sekejap saya nak Right, itu adalah yang pertama. Yang pertama sekali, kita tak memerlukan pun untuk kita untuk kita bersenam. Nombor satu normally adalah kita lebih kepada macam penjagaan makanan. Ramai orang doktor especially, bila macam kita mempunyai serta penyakit dan sebagainya kan, doktor akan suruh, okey puan kena jaga makan. Okay, bila puan jaga makan ni, gitu kan. Maksudnya kita mungkin tahu jaga makan, tapi kita mungkin tak tahu jaga makan tu macam mana. That's why paling penting sekali adalah untuk kita faham konsep ni. Saya nak tunjuk sikit satu gambar di kalangan student kita yang dah berjaya mengecilkan tubuh badan. Saya nak tunjuk gambar mereka yang dekat sini lah, senang. Nak tunjuk gambar Cekta, boleh tak? Nak tunjuk gambar Cekta. Cekta ni merupakan salah seorang daripada bekas student kita yang dulunya, kalau tahu cerita dia tahulah kan, tapi Cekta ni memang mempunyai bentuk badan yang agak lebar dan besar lah dulu. Tapi lepas dah follow cara kita, lepas dah follow cara kita, ni gambar Cekta dulu. Ni gambar Cekta dulu kan, sebelum dia bersama kita. Nampak tak gambar Cekta dulu? Alhamdulillah bulan puasa sebagai mengecut. Tu dia kan. Nampak dah ni gambar Cekta dulu Gambar Cekta dulu macam ni. Tapi lepas dah follow cara kita, saya cuba terangkan kejap iPad ni. Okey, lepas dah follow cara kita, alhamdulillah. Dah bertegang tadi. Alright. Sekejap ni gambar Cekta dulu sebelum dia bersama kita. Nampak tak gambar ni? Kalau nampak boleh tak komen nampak. Kalau tak nampak boleh tak komen tak nampak. Saya rasa mungkin angle lah kot, saya kena susun balik saya punya ni. Dan lepas dah follow cara kita, macam ni badan dia. Nampak tak main lentik-lentik begitu kan. Yang nak dipendekkan cerita, kalaulah katakan kita faham konsep makan kenalah mengikut kepada keperluan tenaga kita sehari, insya-Allah kita akan nampak perubahan yang sangat gila ketara. Pertama sekali kepada bentuk badan dan tahap kesihatan. Berat badan pun akan turun juga, tapi itu akan berlaku bergantung kepada individu lah. Ada orang follow cara kita, hanya dengan follow meal plan saja, mereka berjaya turunkan sampai 12 kilo. Macam tu sekali. Tak tipu ni lah dia story. Okay, nampak tak gambar Cekta dulu kan, dulu dan sekarang. Kan. So saya tengah buat kereta ni, susah sikit nak tunjuk gambar tu clear kan. Siapa sini nampak, boleh tak komen nampak. Siapa sini faham, boleh tak komen faham. Siapa kat sini yang dah ready untuk mengetahui poin saya yang kedua, boleh tak komen ready. Boleh ke bagi saya love banyak-banyak. Dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Kita really nak bantu mereka yang nak turunkan berat badan. Kalau katakan mereka ni betul-betul nak turunkan berat badan dengan cara yang betul tanpa produk. Ramai orang cakap kau kena jaga makan, tapi kita tak tahu nak jaga makan macam mana. Dan cara jaga makan yang betul adalah dengan cara mengikut kepada keperluan tenaga kita. Dan itulah yang kita tunjukkan dalam kita punya meal plan dan sebagainya. Dan itulah cara kita, macam mana kita boleh bantu mereka yang nak turunkan berat badan. Assalamualaikum Puan Ila Syabela. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada Puan Nurmidah.
Apa khabar? Okey, itulah yang pertama. Siapa dekat sini yang nak mengetahui yang nombor 2? Boleh tak komen nak tahu nombor 2? Boleh ke komen nak tahu? Okey, biasanya kan, mereka yang mempunyai masalah peha yang bergesek, peha yang besar, dan mereka nak mengecilkan peha mereka. Mereka juga biasanya mempunyai masalah pinggul yang besar, masalah perut yang buncit juga. Biasanya jarang saya jumpa orang yang mempunyai peha yang besar tapi pinggang yang ramping dan ada six pack. Jarang saya nampak macam tu kan. So that's why biasanya bentuk badan sebegitu dia lebih berkait rapat dengan masalah ketidakstabilan hormon. Biasanya mereka ni pertama selalu stres, mereka ni juga selalu tak cukup tidur, mereka ni juga mungkin banyak duduk dekat rumah dan macam baring-baring macam tu kan. Benda tu menyebabkan bentuk badan pun dia akan mengikut kepada kita punya aktiviti seharian. Waalaikumsalam Puan Nur Aisyah, apa khabar? So, dan biasanya juga berdasarkan pengalaman saya yang tak seberapa ni, mereka yang mempunyai masalah peha yang bergesek, peha yang besar, pinggul yang besar, perut yang buncit, biasanya juga mereka ni mempunyai masalah ketidakstabilan hormon, masalah hormon yang tak stabil ataupun macam mana lah. So that's why tak semua, tapi ini adalah berdasarkan pengalaman saya yang dah bantu lebih daripada 1,000 orang setakat ni. Tak sampai 2 tahun pun dah sampai 1,000 orang dah, alhamdulillah kan. Jadi itulah saya punya pengalaman. So cara yang kedua, macam mana kita boleh mengurangkan rasa stres. Sebabkan bila ada masalah ketidakstabilan hormon, antara benda yang kita patut buat dulu adalah kita kena follow meal plan. Dan meal plan itu memang akan membantu sebanyak 50 ke 60% terhadap progres berat badan kita dan progres bentuk badan kita. Okey, nombor 2, apa yang patut kita buat adalah kita kena bersenam lah. Of course, bersenam tu akan mempercepatkan lagi proses pembakaran lemak. Tetapi tak ramai orang faham exercise yang macam mana yang bersesuaian dengan mereka, supaya bila mereka follow senaman tu, berat badan mereka dan bentuk badan mereka akan mengikut kepada apa yang mereka nak. So siapa kat sini boleh tak komen? Siapa kat sini walaupun pada bulan puasa pun dia masih lagi bersenam? Boleh tak komen saya masih bersenam di bulan puasa? Bagi saya love banyak-banyak. Boleh ke bagi apa ni? Boleh ke komen saya selalu bersenam walaupun di bulan puasa. Saya nak tengok sikit siapa yang selalu bersenam di bulan puasa ni. Sebab apa? Bila mereka selalu bersenam di bulan puasa, dia bergantung juga. Kalau katakan dia bersenam pada waktu yang betul, dengan pemakanan yang betul, insya-Allah berat badan mereka akan senang turun juga, dan akan dapat senang jadikan progress inch loss mereka jadi lebih cepat dan mudah. Waalaikumsalam Encik Ros, apa khabar? Okey, saya Paulina Ramli, tahniah Paulina Ramli. Okey, begini bagus. So bila bersenam, ada banyak jenis senaman yang kita boleh pilih. Sama ada senaman yang berlari, berkeliling rumah dan sebagainya. Waalaikumsalam Puan Jamnah. Okey, ada satu senaman ni kabut pula. Kabut ke? Ya ke? Ada satu senaman ni yang saya memang suggest kepada you all yang mungkin berminat nak turunkan berat badan. Siapa dah ready nak tahu? Boleh tak komen dah ready nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak share Facebook Live ni sekiranya korang nak tahu apakah sebenarnya senaman yang paling bagus gila untuk kita mengecilkan bahagian peha, bahagian pinggul dan bahagian perut, dan paling gila efektif. Siapa dah ready boleh tak komen dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Masih selalu bersenam coach. Okey, alhamdulillah, tahniah Puan siapa nama? Puan Nurmidah. Okey, cara yang paling mudah dan cepat untuk kita mengecilkan bahagian peha adalah dengan melakukan senaman. Nama senaman itu adalah squat. Apakah squat? Squat itu adalah satu senaman yang mana bila kita berdiri dan kita cuba mencangkung macam seolah-olah kita nak berak. Kita mencangkung, kemudian kita berdiri semula. Macam itulah kan. So pergerakan itu, nombor 1, dia akan menguatkan apa tahu? Dia akan menguatkan bahagian peha kita. Dia akan menguatkan bahagian perut kita juga. Okay, sebab pergerakan tu dia memerlukan stability. Pergerakan tu dia memerlukan stability perut, memerlukan stability kita punya ankle dan sebagainya. Dan bila kita buat senaman macam tu, memang pertama sekali kita akan expect
kalau katakan follow meal plan dululah kan, dia akan expect peha mereka akan makin kuat dan slowly lemak di bahagian peha mereka terpaksa mengecil. Kan, terpaksa mengecil dan perut mereka terpaksa nampak lebih kempis sikit bila mereka melakukan squat. Tapi kena ada cara dia. Bila melakukan squat tu, cuba buat macam seolah-olah ada orang nak tumbuk perut kita, barulah kita turun dan kemudian naik. Pastikan perut kita macam dapat dicengkam, dicengkam pula kan. Barulah dia akan menjadi macam mana progres seseorang itu dapat kecilkan bahagian peha, pinggul dan perut. Siapa sini pernah buat squat? Boleh tak komen pernah buat squat? Siapa kat sini yang tak pernah buat squat? Boleh tak komen saya belum pernah buat squat? Cek komen sikit. Kan? Cek komen. Oi. So masih selalu okay. Terima kasih kepada yang komen. Terima kasih semua. Begitu saya buat squat nampak pinggul ada inch loss. Tahniah Puan Nur Aisyah, Nur LV Aisyah. Tahniah. So itulah maksudnya. Maksud dia macam mana kita boleh memudahkan kita senang turunkan berat badan lah. So itu adalah yang kedua. Akak bulan puasa cuti jogging and senaman tapi berat inch loss tetap menurun. Tu dia. Itu adalah sebab follow meal plan. Yang itulah yang menjadikan kita senang nampak kesan lah. Terima kasih Cik Ros sebabkan share. Okay. So itu adalah yang kedua. Yang kedua. Yes. Yang kedua. Sekejap, jangan lupa juga untuk tekan butang share. Share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Saya pun nak tekan butang share juga ni kan. Belum buat tak apa. Bila dah buat tu insyaAllah okey lah. Right, so itulah yang kedua. Yang ketiga, siapa dah ready nak mengetahui yang ketiga? Boleh tak komen dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Share lah paling banyak pun dekat 10 tempat, 20 tempat. Sebab dengan pasang niat nak bantu orang tu, insyaAllah lah kita akan dapat banyak juga manfaat. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati. Akak biasa buat squat sebelum mulakan jogging. Okey, yang ketiga, tahniah Puan Cik Ros. Puan Cik Ros. Nombor 3 adalah biasanya macam saya sebutkan tadi, mereka yang mempunyai masalah peha yang besar, peha yang bergesek, pinggul yang besar dan juga perut yang buncit. Okey, biasanya mereka mempunyai masalah ketidakstabilan hormon. Maksudnya ketidakstabilan hormon ni kemungkinan period dia tak datang, ataupun mungkin dia mempunyai masalah thyroid, mungkin juga dia mempunyai masalah kencing manis dan sebagainya. Hai Puan Salmi Hassan. So that's why cara yang paling efektif sekali untuk kita dapat mengecilkan bahagian peha kita, selain daripada kita jaga makan dan bersenam, yang paling bagus sekali adalah dengan cara menstabilkan hormon kita. Tapi persoalan dia macam mana? Kalaulah katakan ada orang tahu, ramai orang tahu macam mana nak stabilkan hormon mereka, insyaAllah tak ada siapa pun yang ada masalah untuk ada macam period tak datang lah, kencing manis lah dan sebagainya. Sebab mereka yang mempunyai masalah ini biasanya mempunyai masalah metabolisme sindrom, iaitu satu penyakit, satu keadaan yang mana bila mereka makan sikit pun berat badan akan meningkat. Dan dalam kes macam ni, berat mereka ataupun lemak mereka akan terkumpul di bahagian peha, pinggul dan perut. So macam manakah caranya untuk kita memudahkan? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu macam mana caranya untuk memudahkan pembakaran lemak di kawasan situ, di kawasan midsection? Komen nak tahu. Boleh ke bagi saya banyak-banyak? Okey. Nombor 1, kenapa kita patut menstabilkan hormon semula? Sebab bila hormon, especially wanita, hormon wanita, estrogen, dia akan menyebabkan seseorang itu akan menyimpan lemak di bahagian-bahagian badan yang tertentu. Okey. So, kalau katakan terlebih hormon estrogen sangat, dia akan menyebabkan di bahagian-bahagian yang tertentu akan membesar. Dan kalau terlebih sangat, dia kebarangkalian besar untuk dapat masalah kanser pun ada. So, that's why kita kena pastikan kestabilan hormon tu menjadi lebih priority lah dalam kes macam ni. So antara cara yang saya boleh suggest dekat sini, dia bergantung kepada individu. Tak semua orang cara yang sama, tapi boleh je try jadikan dia sebagai satu reference. Nombor 1, cara dia adalah dengan cara memakan makanan lemak yang sihat. Pertama sekali kita nak tukar, kita ubah dulu minyak.
ubah dulu minyak masak kita kepada minyak masak olive oil ataupun minyak kelapa. Sebab olive oil dan minyak kelapa mempunyai lemak sihat yang baik untuk menstabilkan hormon kita. Itu adalah nombor satu yang paling utama dari sudut pemakanan lah. Sebab ramai orang ada masalah tentang situ. Ramai orang bila pergi makan, makan ni dia akan makan makanan yang berminyak, dan minyak yang dia makan tu minyak masak yang biasa, yang sebenarnya macam kurang elok lah sebenarnya untuk kita punya tahap kesihatan. Saya nak baca komen jap. Puan Nurmidah tanya, coach, saya takut nak makan berlebihan, terutamanya kalori yang masuk, tapi saya selalu bersenang untuk cuba memotong kalori yang dimakan. Betulkah tu? Jawapan saya betul, Puan Nurmidah, sebab saya rasa Puan Nurmidah pun ada tanya soalan ni semalam. Dia akan tengok juga, Puan Nurmidah kena observe energy level Puan Nurmidah. Kalau katakan pada waktu serta-serta waktu yang sepatutnya belum waktu tidur lagi Puan dah mengantuk, bermaksud mungkin itu tak sesuai, Puan kena makan lebih sikit. It's okay makan lebih. Kalau katakan kita bersenam, kalori tu tak salah. Yang salah tu adalah kalau kita makan kalori yang berlebihan. Yang salah tu kalau kita tak tahu berapa banyak kalori yang patut kita makan. Boleh faham tak? So that's why kita boleh makan apa saja, tetapi asalkan dia mengikut kepada keperluan kalori kita, kita boleh, kita ons. Yang paling penting sekali adalah adakah kita tahu berapakah keperluan kalori kita. Terutamanya bila kita bersenam, bila kita berjoging dan sebagainya, kita punya keperluan tenaga semakin meningkat. Kalau katakan kita still lagi makan kurang daripada keperluan tenaga, kemungkinan besar ataupun kebarangkalian besar mungkin berat tak turun-turun pula sebabkan stres. So stres adalah poin nombor 2 bagi mereka yang ada masalah ketidakstabilan hormon ni, yang patut dikawal. Okay, stres ni yang boleh kawal yang diri sendiri je. Cara dia macam mana untuk kita kawal stres, macam kita mungkin boleh dengar ceramah-ceramah ke, mungkin kita boleh mengaji ke bulan puasa. Kita mungkin juga boleh berzikir ke bulan puasa kan. So that's why memang sepatutnya kita galakkan untuk mengawal stres. Sebab stres itulah punca paling utama kenapa seseorang itu susah, menyebabkan mereka ada masalah ketidakstabilan hormon. Waalaikumsalam Puan Ida Osman. So itu adalah cara macam mana kita boleh menstabilkan hormon kita lah. So that's why kalau lah katakan kita faham bentuk badan ni, sebenarnya bentuk badan ni sangat-sangat mempengaruhi kepada kita punya tahap ketidakstabilan hormon. Saya dah belajar benda dah lama tau pasal bentuk badan wanita ni semua. Saya macam segan nak beritahu kat sini. Saya belajar masa saya form 5, ustaz saya ajar. Dia beritahu, dia bagi saya Kurt, kalau katakan badan perempuan macam ni, maksud dia gini orangnya kan. Macam tu kan. Kalau badan dia macam tu, dia jenis orang pemarah. Dia jenis suka in control, gitu kan, macam krik. Kenapa dia ajar aku, gitu kan. Tapi itulah sebenarnya ada kaitan dengan hormon. Dan sebenarnya bentuk badan tu dia memang sangat berkait rapat, bukan setakat dengan hormon sahaja, malah dia juga berkait rapat dengan kita punya aktiviti seharian, kita punya lifestyle. Waalaikumsalam Puan Haliza Abdullah. So itulah yang menyebabkan kita susah nak nampak progress dan sebagainya, sebabkan kita punya lifestyle kita pun ke laut. Siapa sini faham maksud saya, boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Saya memang galakkan untuk mereka untuk memulakan cara yang pertama sekali untuk turunkan berat badan ni melalui Pick Up Meal Plan. Waalaikumsalam Puan Kamaliah Yusof, apa khabar? Puan Salmiah Hassan pun faham, terima kasih, Alhamdulillah. So okay, gini saya patah balik kepada yang paling awal. Yang paling awal sekali apa? Yang paling awal sekali adalah, yang pertama, kalau katakan kita masih lagi tak tahu berapakah keperluan tenaga kita sehari, dan kita tak ada seseorang yang boleh bantu kita menyelesaikan masalah yang untuk kita turunkan berat badan. Kalau kita tak ada sesiapa, better kita cari someone. Tak semestinya saya sebenarnya, boleh je cari orang lain yang mungkin nak bantu kita lah. Kita boleh cari seorang dietitian ataupun nutritionist, ataupun kita boleh cari mana-mana fitness coach yang boleh bantu kita, yang boleh createkan meal plan kita tanpa produk. Okey, saya ulang, tanpa produk. Tetapi kalau katakan kita ni rasa macam dah ada, kita dah tahu nak buat macam mana, jangan lupa ajar orang.
share kepada orang, ajar orang macam mana mereka ni boleh turunkan berat badan dengan cara yang betul dan sebagainya. Tapi kalau kita tak ada someone yang boleh guide kita dan kita pun tak tahu dan kita tak buat apa-apa, itu masalah. Jadi kalau katakan memang kita nak tahu macam mana caranya dengan follow meal plan sahaja boleh bantu kita, bukan setakat menurunkan berat badan, tapi dia boleh juga menjadikan diri kita jauh lebih slim. Saya nak tunjuk gambar, okey, tunjuk gambar sikit. Kita punya student lah. Kita punya student yang dia berjaya turunkan berat badan dengan cara yang mudah. Dulu macam ni Kak Sanisah badan dia, tapi lepas dah follow cara kita macam ni badan dia, macam anak dara. Lepas dah follow cara kita lah kisah dia. So dia mulakan macam mana, dia follow dulu meal plan daripada kita. Kemudian dia dapat beberapa kali guidance daripada saya dalam one-on-one coaching. Dan seterusnya terus dia berjaya turunkan berat badan dan dapat bentuk badan sebegini So that's why sekiranya kita rasa tahun 2021 ni adalah tahun yang mana kita nak turunkan berat badan, nak capai ke berat badan yang kita nak capai pada tahun 2021 ni, mulakan langkah awal, mulakan dulu dengan meal plan. So that's why kita juga ada satu meal plan tu sebenarnya boleh bantu ramai orang lah. So cara dia macam mana? Boleh hubungi konsultan Batik Fitness kita yang berhampiran dengan kawasan masing-masing, ataupun boleh klik kat pin komen kata saya nak meal plan. InsyaAllah nanti yang akan buat meal plan tu saya yang akan buatkan, insyaAllah. Dan mereka dalam gambar ni sebenarnya, dua-dua orang ni yang dapat turunkan berat badan berkilo-kilo sebulan semua kan, mereka mulakan dulu dengan meal plan. Dan bila kita bagi meal plan, mereka follow betul-betul. Ada yang berjaya dapat turunkan sampai 4 kilo, 5 kilo seminggu dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian pula mereka perasan dalam masa 3 minggu, 2 ke 3 minggu macam tu, seminggu ke 2 minggu macam tu, 7 ke 14 hari, mereka perasan inch loss walaupun tak ketara, tapi baju lama dah muat. Dan bila mereka follow je meal plan tu sampai sebulan 2, contohnya macam ni jadi macam Puan Nurul Ma'am Ikin, dulunya macam ni badan dia, macam besar lebar badan dia. Dan lepas dah follow cara kita, nampak tak slim macam mana badan dia. Suami dia yang kerja sebagai frontliner, yang kena jaga border dan sebagainya, request minta balik untuk bersama dengan isteri dia. Gitu kan, sebab tengok isteri dia dah makin slim, dah macam anak dara. So mana taknya laki mana yang tak menggelitis nak balik rumah. So itulah adanya. Siapa sini faham? Maksudnya boleh tak komen faham, boleh ke bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak komen faham, boleh ke bagi saya love, boleh tak share Facebook Live ni kepada 10 tempat, 20 tempat, 30 tempat. Supaya apa tahu, supaya kita nak boleh bantu orang. Dan kita bayangkan bila kita tekan butang share dengan harapan orang yang dapat tonton video live ni, hasil daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama, mereka akan dapat manfaat daripada cara kita. Cuba bayangkan berapa kali ganda pahala kita akan dapat bila dia berjaya turunkan berat badan dan dapat melakukan amal ibadah dengan lebih mudah melalui kaedah kita ni tanpa produk. So that's why saya memang selalu galakkan untuk kita tekan butang share lah. Dan saya nak bagi tahu sikit, okay, pada 1 bulan 5 ni kita akan buat mega live reunion pada 2 ke 5 petang macam tu kan, dalam 3 jam je kita akan buat, tak lama. Kita akan share macam manakah sebenarnya kita boleh jaga makan pada bulan puasa tanpa perlu jadikan diri kita macam kena sumbang. Boleh faham tak saya kan? Kadang-kadang bila kita nak berdiet ni, kita macam takut-takut nak makan. Aku takut nak makan tu, takut nak makan ni. Tapi family suruh makan, tak makan kan terasa pula diorang. Dah makan kan takut gemuk pula. So kita mungkin berada dalam keadaan dilema, nak makan ke tak nak makan ke tak nak. Tapi kita tengah berada kat depan rezeki. Macam mana cara nak handle kalau kita makan je? Apa yang patut kita makan? Dan saya akan share dalam Mega Live Reunion ni nanti. Baca komen jap. Puan apa komen ni jap Coach, kadang saya derhaka juga meal plan coach, cuma saya amalkan jaya kurang. So tahniah kepada Puan Nurmidah. Saya yakin Puan Nurmidah mesti akan dapat dah berjaya turunkan berat badan dah pun kan dengan setakat ni. Boleh tak Puan Nurmidah share sikit berapa berat badan Puan Nurmidah yang dah dapat capai lepas dah follow meal plan kita? Makan je tapi jangan melantakkan. Boleh je makan, tapi cara dia macam mana saya akan share dalam dalam kita punya Mega Live Reunion ni nanti. Saya yakin kita dah nak sampai, kita dah sebulan, dah 2 minggu dah berpuasa kan.
dah 2 minggu dah berpuasa, dan saya yakin mungkin by now kita mungkin dah terfikir-fikir nak beraya macam mana sebagainya, nak makan apa, dan mungkin kita rasa takut-takut. Mungkin kita dah berjaya turunkan berat badan banyak dah pada bulan puasa, tapi kita takut berat badan akan naik mendadak-dadak. Jadi itu yang kita nak share ni. Kalau katakan kita betul nak turunkan berat badan, saya memang galakkan untuk mulakan dulu dengan meal plan nombor 1. So boleh hubungi konsultan Batak Fitness kita yang berhampiran dengan kawasan masing-masing, ataupun boleh klik dekat pin komen. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Okay, terima kasih kepada yang share Facebook Live ni. Terima kasih kepada yang komen. Sebab bulan puasa ni timing dia berbeza sikit. So saya sendiri pun tengah adjust waktu timing saya untuk saya buat live. InsyaAllah saya akan cuba cari masa yang paling power. Saya baru follow coach, tak nak sangat ikut meal plan coach dalam masa terdekat ni, insyaAllah. Puan Kamalia Yusof, okey Puan Kamalia Yusof, insyaAllah. So mulakan dulu dengan meal plan. Memang kita akan nampak meal plan tu punya kesan seawal 3. Boleh tak saya nak tanya, siapa kat sini yang pernah follow meal plan? Boleh tak komen saya pernah follow meal plan? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak bagi tahu kat saya macam mana lepas dah follow meal plan tu, berat badan tu boleh turun dengan mudah? Macam Cik Ta kata, dengan adanya meal plan kita boleh makan je makanan kegemaran, tapi tetap boleh turunkan berat. Mula-mula dulu berat 113, lepas ikut meal plan sekarang dah 106 kilo, badan terasa ringan, dah 7 kilo turun. Tahniah kepada Puan Nurmidah Alan. Alright, terima kasih. So itulah meal plan punya penangan. Bukan nak kata apa, tapi itulah hakikat dia. Hakikat bila kita dapat turunkan, bila kita dapat faham meal plan, ikut betul-betul, antaranya badan akan rasa ringan. Gitu Paulina Ramli kata badan rasa ringan. So ramai orang ada kata ringan, ada yang kata dapat inch loss, ada yang kata berat badan turun. Dia bergantung kepada individu lah. So ada di kalangan student kita yang dah dapat turunkan berat badan, yang follow meal plan dan dapatkan beberapa benda lagi. Kemudian apa yang berlaku kepada diri dia, okay, berat badan dah capai, dah dapat target berat badan dah, baju dah pakai baju anak dara dia gitu kan, Acik Ros kan nama dia. So itulah kesan dia, kesan kepada diri kita lepas dah follow meal plan kalau betul-betul. So kalau nak tahu lebih lanjut macam mana meal plan ni boleh bantu kita turunkan berat badan, saya memang galakkan untuk join kita punya, bukan join lah, untuk browse kita punya website www.batakfitness.com. Kita pun ada beberapa story-story daripada student kita yang dah berjaya turunkan berat badan dan sebagainya. Saya akak turunkan berat badan dari 65 ke 54. Memang turun pun kalau ikut meal plan, turun 3 ke 4 kilo. Puan Hasina Samah, terima kasih. Tahniah Puan Hasina Samah dan semua-semua yang menonton Facebook Live ni, yang especially yang follow meal plan. So saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada semua. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insya-Allah malam nanti kalau tak ada arah melintang. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.